Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Bank Negara Malaysia BNM dan Bank of Thailand BOT mengumumkan peluasan rangka kerja penyelesaian ringgit baht berkuat kuasa 1 Disember 2021. Peluasan ini merupakan sebahagian daripada usaha berterusan untuk menggunakan mata wang tempatan secara lebih meluas bagi penyelesaian perdagangan dan pelaburan langsung antara Malaysia dan Thailand. Rangka kerja mutakhir ini termasuk meluaskan segmen pengguna yang layak dengan mengambil kira rakyat kedua negara yang menetap sama ada di Thailand atau Malaysia. Malah ia turut merangkumi dasar pertukaran asing tambahan yang fleksibel, misalnya keperluan dokumen yang lebih ringkas. Timbalan Gubernur BNM Dato' Abdul Rashid Ghafur berkata, peluasan ini akan memberikan akses yang lebih meluas kepada perkhidmatan kewangan dalam denominasi ringgit atau baht bagi individu dan juga perniagaan di kedua-dua negara. Sementara itu, Timbalan Gubernur Bank of Thailand Mati Supapongse berkata, peluasan rangka kerja penyelesaian ringgit baht yang mutakhir ini akan memberi manfaat kepada rakyat dan perniagaan di Malaysia dan Thailand. Katanya ia akan memudahkan lagi transaksi kewangan rentas sempadan termasuk melalui jalinan pembayaran QR rentas sempadan antara kedua-dua negara yang dilancarkan baru-baru ini. Rangka kerja penyelesaian mata wang tempatan antara Malaysia dan Thailand dilancarkan buat kali pertama pada 14 Mac 2016 sebelum diperluas pada 2 Januari 2018. Susulan peluasan yang terbaru ini, BNM dan Bank of Thailand juga telah melantik beberapa lagi bank perdagangan yang berkelayakan di kedua-dua negara untuk menyertai dan terus menyokong pelaksanaan rangka kerja penyelesaian ringgit baht yang diperluas tersebut. Serba Dynamic tidak berniat untuk melengahkan dapatan sebenar kajian bebas khas SIR seperti dinyatakan Bursa Malaysia. Sebaliknya, syarikat itu berkata apa yang berlaku adalah Ernst & Young Consulting Sdn Bhd atau EY belum mencapai sebarang keputusan muktamad berkaitan dengan kajian tersebut. Dan juga ia selepas pembentangan yang diadakan EY bersama dengan 3 pengarah bebas bukan eksekutif Serba serta wakil Bursa Malaysia. Justru Serba berkata tidak ada pihak yang boleh membuat kesimpulan awal. Setakat ini semuanya masih dalam proses, justru adalah tidak wajar untuk mengeluarkan sebarang penemuan yang akan mengaburkan keputusan. Jelasnya lagi, tanggungjawab SIR sepatutnya membuat kesimpulan terhadap laporan kewangan dan nilai yang sewajarnya dalam penyata tersebut. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamaruddin berkata, prosedur operasi standard SOP yang ketat akan disediakan kerajaan sebelum Malaysia menerima 32,000 pekerja asing dalam sektor peladangan sawit. E.com Malaysia mengumumkan penyerahan 113 infrastruktur telekomunikasi baharu bagi fasa pertama di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Maybank Investment Bank Research melihat keputusan Malindo Air mengecilkan bilangan pesawatnya bakal memberi kesan limpahan kepada pemain penerbangan tempatan namun menjejaskan Malaysia Airports Holdings Berhad. Laporan penuh di saluran 101 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Cabaran utama dalam rangka bajet 2022 sudah pasti tekanan fiskal kerajaan susulan hasil yang lebih rendah akibat penutupan ekonomi. Dan juga namun pada masa yang sama, perbelanjaan lebih besar dan juga berhemah perlu dititik beratkan. Apakah pilihan kerajaan buat masa ini dalam mengimbangi kedua-dua perkara ini? Tanpa pengenalan cukai baharu, adakah kutipan sedia ada cukup untuk menampung perbelanjaan dalam tempoh pemulih ini? Dan juga kita bersama dengan Ketua Penyelesaian Pertikaian Percukaian KPMG Malaysia, Soh Lian Seng. Pada ketika ini, Lian Seng, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Selamat pagi. Pertama sekali, kalau kita melihat defisit fiskal negara dijangka akan meningkat sehingga 7% bagi tahun ini. Dan jika kita melihat juga dari segi kutipan cukai sebagai contoh, mungkin akan terganggu. Ini susulan dengan penutupan ekonomi sebelum ini dan juga pada masa yang sama, perbelanjaan juga semakin tinggi kalau kita lihat untuk pemulihan ekonomi. Bagaimana imbangan ini mampu dicapai sebenarnya? Ya, selamat pagi Najib. Selamat pagi semua. Memang bukan mudah untuk mencapai imbangan ini. Memang dasar fiskal yang berkesan yang dapat mengimbangi antara keperluan pertubuhan dengan kemampanan fiskal sangat penting bagi Malaysia mencapai kestabilan makroekonomi dan kewangan awam yang kukuh.
Oleh itu, pendirian fiskal perlu lebih fleksibel dan beroperasi berdasarkan strategi cukai dan perbelanjaan berkesan bagi memacu hala tuju pembangunan negara. Now, secara praktikalnya, imbangan ini mungkin mampu dicapai kalau kita lihat strategi cukai jangka pendek dengan jangka sederhana. Yang untuk jangka sederhana, mungkin kita dapat mengindamkan kembalinya GST secara holistic assessment untuk kedudukan fiskal buat Malaysia. Tapi untuk jangka pendek, kemungkinan besar usaha dan fokus boleh diteruskan terhadap black economy, katakan inisiatif yang telah dimulakan tahun lepas dan mungkin boleh diteruskan untuk tahun ini. Ya. Okey, saya akan sentuh tentang GST sebentar saja lagi. Namun terlebih dahulu, pengenalan cukai baharu dalam bajet 2022 mungkin tidak berlaku berdasarkan gambaran yang sudah pun diberikan sebelum ini. Dan untuk 2022, bagaimana mungkin kerajaan boleh meningkatkan hasil? Adakah cukai langsung dan juga tidak langsung mencukupi memandangkan ekonomi sudah kembali dibuka? Saya rasa memang harapan rakyat agar kerajaan tidak memperkenalkan cukai baru dalam pembentangan bajet kali ini. Kalau kita lihat dari segi katakanlah harga komoditi seperti minyak sawit mentah dan getah yang setakat ini mungkin sudah berada pada kadar yang tinggi. Dan jikalau kadar ini berterusan sehingga tahun depan, saya rasa hasilnya lebih kurang dapat membantu kerajaan membiayai bajet ini. Tadi saya ada sebut tentang black economy ataupun ekonomi gelap. Secara asasnya sebahagian besar transaksi ekonomi gelap melibatkan aktiviti perniagaan, perkhidmatan serta perdagangan haram. Antaranya katakan penjualan rokok seludup, barang tiruan dan sebagainya. Dari segi percukaian, usaha mempertingkatkan hasil percukaian boleh tertumpu dalam sektor ini. Difahamkan peratusan ekonomi gelap berbanding dengan KDNK negara mungkin agak tinggi. Jadi diharapkan usaha ini boleh membolehkan kerajaan meningkatkan hasil di jangka pendek ini, Najib. Okey, sekali lagi saya nak sentuh juga tentang ekonomi gelap ini. Ini sangat menarik. Tapi sebelum itu, GST. Kita sudah mendengar beberapa kali topik ini dibincangkan berkaitan dengan cukai penggunaan seperti GST mahu diwujudkan kembali. Mungkin kalau boleh dibincangkan, adakah ada tempoh sesuai untuk pelaksanaan ataupun tunggu ekonomi pulih baru kita laksanakan, dan juga kalau ingin dilaksanakan, berapakah kadar yang bersesuaian? Okey, GST seperti mana yang semua sedia maklum, dia adalah cukai kepenggunaan yang dikenakan ke atas barang dan perkhidmatan di semua peringkat perniagaan. Bila GST pertama kali dilaksanakan di Malaysia pada 1 April 2015, dia bertujuan untuk menjadikan sistem percukaian negara lebih efektif, telus dan mesra perniagaan. Kalau kita lihat dari segi pelaksanaannya, dengan GST, peniaga sepatutnya mendapat manfaat di mana boleh mendapatkan semula cukai input ke atas bahan mentah, barang dan perkhidmatan di setiap peringkat perniagaan. Justru itu, kos perniagaan sepatutnya menjadi lebih kompetitif. Memandangkan GST pernah dilaksanakan serta cukai input yang dapat dikembalikan, konsep di mana GST boleh dianggap sebagai bebanan kos tambahan tidak sepatutnya menjadi isu. Jadi, pandangan saya, tidak ada tempoh yang betul-betul sesuai. Tidak kira sama ada ekonomi sudah pulih sepenuhnya atau tidak. Tapi kalau ditanya dari segi kesediaan oleh rakyat jelata, apatah lagi kita dilanda pandemik COVID-19, mungkin adalah wajar jikalau pelaksanaan GST ini dapat diteruskan apabila kestabilan ekonomi dapat dicapai terdahulu. Dan juga jikalau kerajaan berniat untuk menambah balik ataupun menambah baik pelaksanaan GST dan penerimaan pengguna secara keseluruhan, saya rasa dia perlu dikaji dengan menyeluruh pelaksanaan di dalam masa terdekat. Soalan, kadar apa yang lebih sesuai? Kalau kita banding dengan GST 1.0 di mana 6% kalau dikira terlalu tinggi,
Saya berpendapat bila dia diperkenalkan semula, kadar yang lebih rendah boleh ditetapkan. Sebagai contoh, kalau kita meneliti jiran negara kita yang dulunya memperkenalkan GST pertama kali, kadar yang dikemukakan adalah lebih rendah. Kalau tak silap saya, 3%. Jadi mungkin kerajaan boleh meneliti dan memperkenalkan kadar yang lebih rendah dari 6%. Najib. Okey, itu antara yang perlu dilaksanakan. Saya ada berbaki seminit setengah saja lagi. Namun kalau kita melihat sebelum ini, ada juga mengatakan bahawa cukai-cukai baru harus diperkenalkan seperti capital gain tax, land value tax, inheritance tax, windfall tax dan juga sin tax juga. Bagaimana kerajaan boleh mempertimbangkan kesemua perkara ini? Secara ringkasnya. Pandangan saya, ya kita boleh perkenalkan, tapi tidaklah wajar untuk perkenalkan kesemuanya pada masa-masa yang sama. Kita perlu lihat apakah objektif yang kita nak perkenalkan. Jadi pandangan saya adalah pertimbangkan pada satu-satu masa yang sesuai. Paling penting, cukai baru tidak membebankan rakyat, terutamanya B40 dengan M40. Najib. Okey, Lian Seng, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Itu tadi Ketua Penyelesaian Pertikaian Percukaian KPMG Malaysia, So Lian Seng, menilai dan juga melihat bagaimanakah pengurusan fiskal kerajaan di bawah bajet 2022 dalam aspek percukaian dengan tekanan fiskal pada ketika ini. Kita berhenti sekali lagi, kembali selepas ini. Selepas bajet terbesar yang disaksikan tahun lepas, bagaimana bajet 2022 meneruskan momentum pemulihan negara? Apa yang ada dalam bajet kali ini untuk membina semula daya ketahanan negara dan memangkin pembaharuan? Pasca pandemik, bagaimana bajet kali ini akan membantu Malaysia untuk bangkit semula? Dan paling penting, bagaimana bajet 2022 akan membantu anda? Saksikan liputan istimewa bajet 2022 Jumaat 29 Oktober ini bermula jam 3 petang hanya di Astro Awani.